mesyuarat UMNO bahagian-bahagian yang bermula tak lama lagi ini, saya ingin mencadangkan agar mereka yang terlibat, yang terdiri daripada perwakilan dan juga perasmi dan juga ketua bahagian dan juga pemuda wanita puteri bagi membincangkan hal-hal yang serius untuk tujuan memantapkan parti. Apakah lagi perkara yang kita perlu buat agar UMNO akan terus mendapat sokongan daripada seberapa ramai rakyat orang Melayu khasnya di negara ini. Bagaimana UMNO boleh menjadi pemersatu kepada orang Melayu yang berpecah pada 5 kumpulan. Pertama, Melayu UMNO, kedua, Melayu PAS, ketiga, Melayu PKR, keempat, Melayu DAP, kelima, Melayu Atas Pagar. Bagaimana UMNO boleh menjadi pemersatu kepada orang Melayu yang berpecah. Untuk kita memenangi PRU 13, orang Melayu hendaklah bersatu seberapa ramai yang boleh dalam UMNO bagi menyokong Barisan Nasional. Itu perkara pertama yang saya kira elok dibincangkan dan diberikan cadangan dalam semua persidangan pemuda, wanita, puteri dan bahagian. Yang kedua, pada pandangan saya ialah kita hendaklah membincangkan mengenai rancangan Malaysia ke-10. Ia adalah merupakan suatu rancangan yang amat penting kepada negara, berjumlah 230,000 juta untuk seluruh rakyat. Kita tidak mahu apabila maju tahun 2020 dalam masa 10 tahun daripada sekarang, orang lain maju tapi orang Melayu tidak maju. Kaedah untuk memajukan orang Melayu itu adalah melalui rancangan Malaysia ke-10. Kalau kita tidak mengambil inisiatif untuk memahaminya, kita tidak membaca akhbar-akhbar dan juga segala perkara yang telah dibentangkan melalui media massa yang begitu banyak dan juga melalui laman web EPU, Kementerian Kewangan dan sebagainya, maka kita akan terus tertinggal daripada memahami peluang-peluang dan bantuan-bantuan dan inisiatif-inisiatif, program-program untuk memajukan orang Melayu. Kita tak mahu lagi dah dalam pusingan terakhir ini orang Melayu terus ketinggalan dari segi segala pembangunan. 230,000 juta itu, 230 bilion itu adalah satu peruntukan yang amat besar. Ya, dia bukan 230 juta, dia 230,000 juta atau 230 bilion. Jangan kita persiakan apa yang telah difikirkan oleh pelbagai pihak yang telah dibentang oleh Presiden UMNO, Perdana Menteri pada hari Khamis minggu sudah, daripada terlepas pada pandangan kita dan apakah yang patut kita laksanakan bagi melaksanakan perkara yang boleh menguntungkan bangsa Melayu. Dalam rancangan Malaysia ke-10 itu juga telah ditegaskan dengan jelas agenda Bumi Putera oleh Perdana Menteri. Ia melibatkan pemilikan equity, melibatkan pemilikan hartanah, latihan keusahawanan, latihan kemahiran dan juga latihan untuk menjadi profesional. Suatu majlis peringkat tertinggi akan dipengerusikan oleh Perdana Menteri sendiri bagi memastikan agenda Bumi Putera akan terus tercapai. Ada pihak-pihak yang menyatakan bahawa UMNO sudah melupakan agenda Bumi Putera hanya kerana inginkan undi daripada bukan Bumi Putera. Daripada pembentangan Rancangan Malaysia ke-10 itu menjelaskan bahawa ia tidak benar, bahawa kita memang terus menyatakan kuota 30% diperlukan, cuma kaedahnya berlainan. Kaedahnya yang mana layak ditolong kita tolong, kemudian hendaklah yang mesra pasaran, kemudian hendaklah berdasarkan merit di kalangan Bumi Putera itu, bertanding terbaik di kalangan Bumi Putera dan mereka yang terbaik itu akan dibantu. Itu kaedah kita yang baru di bawah rancangan Malaysia ke-10. Satu lagi perkara yang saya kira penting
untuk dibincangkan dalam persidangan-persidangan ini ialah bagaimana kita boleh menarik sokongan kawan-kawan kita daripada kaum-kaum yang lain. Saya ingin menyatakan bahawa jika kita tidak mendapat sokongan yang sepatutnya, adalah sukar untuk kita mendapat 2/3 majoriti. Kita boleh menang dengan sokongan Bumi Putra dan orang Melayu yang berjumlah 2/3 daripada penduduk negara ini. Orang bukan Bumi Putra 1/3 penduduk negara ini. Kita boleh memerintah, kita masih lagi boleh memerintah, insya-Allah dengan sokongan Bumi Putra. Tetapi kita tidak boleh mendapat 2/3 majoriti. Perlu kita dapat 2/3 majoriti dengan sokongan daripada orang bangsa India, orang daripada masyarakat Cina, barulah kita boleh mendapat 2/3 majoriti. Oleh itu, UMNO kena memikirkan apakah program-program untuk kita ini selain daripada mendekati orang Melayu, mendekati orang bukan Melayu. Jangan kita bergelumang sesama UMNO sahaja, ataupun kita bergelumang bersepakat sama orang Melayu sahaja. Malaysia ini pelbagai kaum. Oleh kerana itu, pada pandangan saya, kita perlu pergi bercakap, berjumpa, mengadakan program, mengadakan aktiviti dengan masyarakat bukan Melayu, supaya kita boleh mendapatkan kefahaman daripada mereka apakah yang mereka inginkan kerajaan lakukan, dan seterusnya kita boleh beri cadangan-cadangan supaya apa yang disebut orang Cina tidak lagi menyokong Barisan Nasional ini, orang Cina semakin kurang menyokong Barisan Nasional ini, boleh kita atasi. Datuk, sebagai ketua penerangan Ibu Pejabat, Datuk, apakah mekanisme yang akan digunakan untuk ketua-ketua penerangan ini di bahagian-bahagian mewawarkan, memberitahu apakah hasil perbincangan mesyuarat? Okey. Macam mana rakyat nak tahu apa peranan ketua penerangan di situ? Majlis Tinggi telah memutuskan supaya dibuat program Juara Rakyat. Program Juara Rakyat ini modulnya 2 hari 1 malam. Kita telah mengingatkan bahagian-bahagian tentang modul 2 hari 1 malam itu. Ketua-ketua penerangan adalah mengambil inisiatif yang 1 malam itu adalah ceramah, mengadakan ceramah. Bayangkan kalau modul Juara Rakyat itu dipenuhi, kita ada sekurang-kurangnya 191 ceramah setiap bulan di seluruh Malaysia. Ia adalah suatu perkara yang besar, pencapaian itu. Tetapi modul itu tidak dipenuhi sepenuhnya. Dan kita telah memaklumkan perbahagian dalam minggu ini agar mereka memperbaiki apa yang dibuat dalam program Juara Rakyat. Dia tidak semesti 2 hari 1 malam secara terus-terusan. Mungkin 1 hari, mungkin setengah hari pada minggu pertama bulan itu, 1 malam pada pertengahan bulan itu, dan 1 petang lagi pada akhir bulan itu. Itu sebab kita memberikan sejumlah peruntukan yang agak besar untuk memastikan kaedah modul Juara Rakyat ini dipatuhi dan dapat dilaksanakan dengan baik oleh bahagian-bahagian. Ketua penerangan mainkan peranan daripada 3 program itu 1 program untuk mereka mengadakan dialog ke forum, ke ceramah, ke penerangan, ke apa juga perkara yang patut. Itu satu kaedah. Satu lagi kaedah ialah penyebaran risalah. Penyebaran risalah tentang dokumen Rancangan Malaysia ke-10. Siapa yang dah membaca surat khabar, semua risalahnya telah diedar dan ada dalam sisipan-sisipan surat khabar. Saya juga difahamkan yang Economic Planning Unit sedang menyediakan satu risalah mengenai Rancangan Malaysia ke-10 dalam bahasa yang mudah difahami oleh ramai orang. Itu adalah arahan Perdana Menteri dalam satu mesyuarat pada minggu sudah, dan saya kira itu perkara yang baik. Apabila perkara itu siap, kita akan edarkan pada